Baik, sempena Hari Alam Sekitar, Young Reporters of Environment Malaysia (YRE Malaysia) menganjurkan pertandingan kepada mereka yang berusia 10 hingga 24 tahun bagi kategori penulisan, fotografi dan videografi bertemakan alam sekitar. Selain itu, pertandingan ini juga turut memupuk kesedaran alam sekitar menerusi platform pendidikan. Baik, untuk bercakap mengenai perkara ini, kita nak bersama dengan Dr. Mahathir Mohamad, Pengarah Eksekutif Green Growth Asia Foundation. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor, mungkin apa cabang-cabang dalam topik alam sekitar ini yang boleh sebenarnya dipelopori atau boleh dikembangkan oleh anak-anak muda yang mahu menyertai program National Young Reporters of Environment ni? Terima kasih Saudara JJ. Selamat Hari Alam Sekitar Sedunia kepada semua penonton. Terima kasih juga kepada Surawani atas peluang yang diberikan kepada Green Growth Asia Foundation atau GGAF untuk sama-sama terlibat bagi menyambut hari yang bermakna bagi generasi sekarang dan juga mendatang ni. Dalam menjawab soalan tadi itu, sebenarnya Young Reporters for Environment ini merupakan sebuah program bertaraf antarabangsa yang dikenadikan oleh Foundation for Environmental Education FEE ataupun sebuah organisasi pendidikan alam sekitar yang terbesar di dunia. Dengan pelibatan lebih daripada 40 buah negara, program ini kita harap memberi peluang kepada anak muda di serata dunia, terutamanya di Malaysia, untuk membicarakan isu-isu perubahan iklim melalui media penulisan, fotografi ataupun video. Hmm. Dan dari segi topik-topik yang boleh mereka kupas, sebenarnya adakah pertandingan ini sudah meletakkan topik-topik khusus mengenai alam sekitar? Sebenarnya kita mengambil inisiatif ini agar anak-anak muda dan juga generasi yang akan datang ni, terutama di kalangan pelajar, dapat melihat ataupun meneliti impak jangka panjang terhadap isu alam sekitar yang berlaku di persekitaran mereka. Program ini kita asaskan ataupun sasarkan untuk memudahkan perjalanan peserta dalam menghasilkan karya kreatif untuk advokasi alam sekitar mereka melalui penulisan dan menerapkan aspek kewartawanan rakyat melalui media fotografi, videografi dan juga penulisan artikel. Ya, Dr. Mahathir, selain pada itu, bagaimana sebenarnya kita nak melihat pentingnya kita nak pupuk kesedaran alam sekitar menerusi pendidikan dalam kalangan generasi muda kita ni? Satu soalan yang baik sebenarnya, kerana jika kita lihat kebelakangan ini, terutamanya banjir besar yang berlaku pada tahun lepas dan juga isu-isu cabaran perubahan iklim yang berlaku, kita harap agar anak-anak muda ini lebih cakna dan lebih proaktif dalam melihat isu-isu yang terjadi di sekitar mereka dan juga didokumentasikan untuk tontonan dan juga untuk kesedaran bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di peringkat antarabangsa, dan yang lebih penting lagi agar isu-isu ini dapat menjadi isu nasional yang dibincangkan bukan sahaja di kalangan NGO ataupun yang berminat tentang alam sekitar tapi juga di pihak pembuat dasar, terutamanya pihak kerajaan dan juga agensi-agensi yang terlibat. Dan juga dari pemerhatian Dr. Mahathir sendiri, kalau di luar negara itu kita boleh lihat ramai aktivis alam sekitar itu terdiri pada anak-anak muda seperti Greta Thunberg misalnya. Tapi di Malaysia, bagaimana pelibatan generasi muda di sini dalam memperjuangkan mengenai isu-isu alam sekitar dalam negara kita? Pemerhatian Dr. Mahathir. Alhamdulillah di Malaysia setakat yang telah kita lakukan aktiviti-aktiviti di peringkat yayasan atau Green Growth Asia Foundation ini melalui dua program trust kita, iaitu Eco School dan juga Young Reporter for Environment, kita lihat anak-anak muda ini sangat prihatin dan juga sangat mengambil berat tentang isu alam sekitar. Kita berhasrat untuk melahirkan bukan satu, bukan dua, malah lebih ramai Greta Thunberg di Malaysia ini yang mampu untuk highlight social ataupun masalah-masalah yang melibatkan alam sekitar. Dan saudari Gigi, suka juga saya ingin berkongsi dan maklumkan bahawa dua penyertaan dari Malaysia telah terpilih di peringkat antarabangsa, di peringkat Young Reporters for Environment competition di peringkat global. Satunya ialah shortlisted Malaysian entry bertajuk Magic Eggshells daripada saudari Nur Amni Mariam binti Zamri daripada Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang, Melaka, dan juga shortlisted Malaysian entry daripada saudari Hannah Kamilah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Hartamas Kuala Lumpur, Malaysia, bertajuk Textile Waste.
Jadi saya melihat isu-isu ini bukan sahaja isu-isu yang memberi kesan langsung kepada mereka, malahan mereka melihat isu ini akan memberi impak yang lebih besar kepada komuniti di sekeliling mereka. Ya, selain daripada objektif kita nak melahirkan anak-anak muda yang cakna mengenai alam sekitar, tapi satu lagi isu yang nak saya utarakan kepada Dr. Mahadi, ini berkaitan dengan Akta Alam Sekitar. Contohnya Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang dicadangkan untuk dipinda, untuk naikkan denda bagi mereka yang mencemar alam sekitar. Bagaimana pandangan Dr. Mahadi sendiri mengenai pindaan ini nanti? Saya melihat ini sebagai satu langkah yang proaktif dari pihak kerajaan kerana jika kita lihat di negara kita ini kita mempunyai banyak tempat-tempat yang menarik dan juga tempat-tempat yang sesuai untuk kita jadikan sebagai kawasan pelancongan yang perlu dipelihara. Dan langkah ini saya lihat dapat meningkatkan kesedaran di peringkat umum agar kita dapat lebih memelihara alam sekitar dan juga menimbulkan satu kesan jangka panjang yang baik untuk negara kita. Baik. Itu tadi Dr. Mahadi. Terima kasih Dr. Mahadi atas ulasan berkenaan. Itu tadi Dr. Mahadi Mohamad, Executive Director of Green Growth Asia Foundation. Kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini.